Salam sejahtera Comel. Hari ini cikgu nak jawab soalan bab 3 Kemahiran Komunikasi semester 2 untuk subjek pengajian perniagaan. Katakan soalan keluar iaitu bertanya tentang jelaskan media yang sesuai untuk mempromosikan potongan harga iaitu diskaun bagi bilik penginapan untuk sebuah hotel mewah. Jadi dia minta iaitu jelaskan media. Apa media yang paling sesuai kalau kita nak mempromosikan sewa bilik. Jadi kita nak bagi sewa bilik yang lebih rendah. So dia bagi 6 markah. Biasanya soalan kemahiran komunikasi ni dia akan keluar pada bahagian A ya Comel. Pada bahagian A soalan nombor 7 dan juga soalan nombor 8. Dengan markah minimum 4 markah atau 5 markah atau 6 markah. So ini sahaja jumlah markah yang ada. So tengok ya. So sekarang kita minta ialah 6 markah. Mari kita terus jawab. Boleh nampak tak? Sekejap sebab lingkungan cikgu ni adalah kecil. Cikgu dah siap typekan dia. Media komunikasi, calon seharusnya jawab macam ni Katakan dia keluar pada soalan nombor 7. Bila dia keluar pada soalan nombor 7, calon tulis sana nombor 7. Tolong mulakan dengan pendahuluan. Media komunikasi yang sesuai, ambil balik sebahagian daripada ayat daripada soalan. Ambil sebahagian ayat daripada soalan. Always remember this. Media komunikasi yang sesuai untuk mempromosikan potongan harga sewa bagi bilik penginapan untuk sebuah hotel mewah ialah, nampak tak? Ialah and then semikolon sana. Satu, media elektronik. Pelajar tak perlu tulis 1, 2 sebab ini bukan proses Comel, tak perlu tulis. Jadi yang terbaik ialah tuliskan dia punya isi dulu. Jadi isi dia iaitu kita gunakan media elektronik. Tentu sahaja kita tak boleh buat bold macam ni lah. Jadi bila kita tulis tajuk dia media elektronik, pelajar seharusnya gariskan dia. Jadi dia memudahkan kerja pemeriksa, memudahkan kerja penanda. Jadi penanda akan mudahkan markah calon. Jadi beritahu kaedah yang terkini dan terpantas untuk menyampaikan maklumat baharu perniagaan. Maklumat baharu perniagaan. Jadi media elektronik ni mula-mula bagi definisi dia dulu. Kemudian baru masuk kepada contoh. Contoh, kita menggunakan kemudahan iklan di laman web seperti Agoda, Booking.com dan Hotel.com. Kemudian kita elaborate lagi. Kita boleh guna email untuk memaklumkan. Jadi ini semua ialah media elektronik. Kalau you tak ada komputer, you tak boleh nak hantar email maksudnya, ataupun tak ada smartphone. Tak ada smartphone pun tak boleh juga. Seterusnya dia kata lagi, bagi memberitahu butiran promosi. Jadi kita nak buat promosi contohnya dari hari apa sampai hari apa, dari tarikh mana sampai kepada tarikh yang mana satu. Kepada pelanggan sasaran. Pelanggan yang pernah menginap di hotel kita. Menginap maksudnya tinggal Comel. Kita juga boleh menggunakan SMS untuk memberitahu tentang promosi kita yang terkini. Contoh, promosi sempena merdeka. Macam tu. Hari Merdeka. Melakukan hebahan. Hebahan ni maksudnya kita beritahu pada orang ramai dengan menggunakan iklan. Iklan yang kita pakai iaitu saluran dia apa? Saluran yang pakai iaitu televisyen dan juga radio sekiranya dia melibatkan sasaran penerima yang ramai dan juga luas. Boleh. Jadi, kalau soalan tanya, apakah media komunikasi yang sesuai untuk mempromosikan bilik hotel mewah? Satu, kita boleh gunakan media elektronik. Tak perlu tulis 1, 2, 3, Satu, media elektronik. Apa yang cikgu maksudkan dengan satu tu? Satu tu ialah isi dia. Isi yang kedua, kita boleh menggunakan media cetak. Calon tulis dulu tajuk dia dekat atas and then definisikan apa itu media cetak. Media cetak merupakan kaedah. Kaedah ni kata lainnya Comel iaitu alat. Alat komunikasi yang menyasarkan. Menyasarkan maksudnya kita point kepada siapa. Yang jumlah penerimaannya adalah sangat ramai pun boleh berselerak. Berselerak ni maksudnya duduk di tempat-tempat yang
tak sama, yang agak jauh, merata-rata, okay? Terutama yang melibatkan komunikasi sehala. Contoh, kita memasukkan iklan tentang promosi hotel dalam akhbar utama dan majalah pelancongan dengan bayaran kita yang tertentu. Jadi bayaran tu adalah tertentu. Mungkin kalau kita masukkan surat khabar ni macam dia adalah berbeza. Cara bayaran dia adalah berbeza. Saya bagi contoh lah. Kalau surat khabar tu ialah major newspaper, okay? Surat khabar utama kita panggil iaitu major newspaper. Major newspaper yang terdapat di Malaysia, satu ialah Utusan Malaysia. Dua ialah New Straits Times, okay? Dan yang ketiga iaitu Berita Harian. Okay. Berbeza dengan surat khabar yang lain, ya. Surat khabar yang lain pula yang bukan surat khabar utama iaitu seperti Harian Metro, okey, The Sun, okey, The Sun, The Star, The Moon tak ada, ya. The Sun, The Star, kemudian lain-lain lah, okey, Cosmo for example. Okey, kalau kita buat satu iklan, ya, iklan tu dengan saiz yang agak katakanlah contohlah, okey, lebih kurang, cikgu bagi contoh 8 cm times dengan 8 cm. Jadi iklan kita akan tulis pekerja diperlukan, okey, kelayakan dia apa, hubungi siapa. Kalau you hantar pada Utusan Malaysia, bayarannya ialah RM1,600 contohnya. Okey. Kalau you hantar dekat Harian Metro, bayaran dia contohnya RM250. Jadi harga dia pun adalah berbeza. Sama juga kalau kita membuat iklan, kalau kita buat iklan ni dia ada waktu-waktu dia yang tersendiri. Kalau kita buat iklan iklan apa? Kanak-kanak makan coklat dendang, okey, Tora yang dalam kotak tu. Iklan tersebut pukul berapa macam mana? Pukul 3 petang. So bayaran dia, katakan TV3 yang sama, bayaran dia adalah agak murah. Tapi kalau iklan tersebut duduk pada waktu perdana, ya, prime time, iaitu dari 8 malam hingga pada pukul 10 malam, ya, jadi harga bayaran dia adalah mahal bagi setiap satu saat tu, okay, sehingga mencecah pada angka RM1,000. Contohnya iklan apa yang selalu duduk pada waktu itu? Iklan Petronas, okay, iklan Selcom dan seumpama dengannya. Okay. Jadi kita kena pilih dia. Okay, kita boleh mengedarkan risalah tentang promosi dan juga hotel kepada pelanggan sasaran kita. Jadi ingat, kita ada berapa isi? Kita ada 2 isi. Okay, berapa isi? 2 isi je. Jadi kita beritahu kita boleh guna satu kaedah yang pertama iaitu media elektronik. Yang kedua kita boleh guna kaedah media cetak. Okay, kita beralih pula kepada soalan yang kedua. Berikan 5 kelebihan menggunakan konsep e-dagang, okay, sebagai saluran untuk memasarkan produk syarikat. Jadi sekarang kita ada satu produk, okay, dan kita nak pasarkan dengan menggunakan konsep e-dagang. So apa kebaikan dia, Cuma? Okay, mari kita tengok jawapan dia. Cikgu dah ada kat sini. Okay. Katakan dia keluar pada soalan nombor 8. Okay. Pada soalan nombor berapa? Nombor 8. Okay. Mari jawab. 5 kelebihan. So, tulis nombor 8 sana. Ambil balik setengah daripada soalan dia tu sebagai jawapan kita. Okay. 5 kelebihan penggunaan konsep e-dagang sebagai saluran untuk memasarkan produk syarikat ialah. Nampak tak? Okey, bukannya tiba-tiba jawab nombor 8 kemudian titik ialah apa. Okey, jadi terus masuk kepada isi dia. 1, menjimatkan masa urus niaga jual beli produk. So kita jual melalui internet, okey, melalui Shopee for example. Kemudian pemasaran produk dapat dilakukan dengan lebih meluas. Jadi masa, okey, kurang. 2, pemasaran dia adalah lebih luas. 3, membantu pengguna mendapatkan barangan yang sukar diperoleh. Jadi barang tu memang susah nak dapat dekat sini, okey. Jadi kita boleh ambil dari luar negara. Jadi para pengguna macam kita pada hari ini, kita boleh beli banyak barang dari luar negara juga dengan menggunakan konsep apa dia? Kaedah e-dagang.
Seterusnya dikata lagi, dapat menjimatkan kos operasi bagi perniagaan yang beroperasi tanpa kedai. Jadi kita hanya ambil gambar, kemudian masukkan sahaja dalam media-media sosial, for example. Kemudian, kita dah boleh jual produk kita. So, kita tak payah lagi menyewa kedai. Ingat bila kita sewa kedai, kita bukan hanya bayar sewa kedai itu saja, kita juga terpaksa membayar insurans kedai tersebut. Kemudian kalau gunakan pengawal keselamatan, jadi kita kena bayar lagi, security guard tu kita kena bayar lagi. Kemudian selain daripada itu, pekerja, kemudian apa lagi yang kita perlu bayar, utility bill lah, seperti bil air, bil elektrik, bil telefon. Seterusnya diberitahu, ia melibatkan modal permulaan yang rendah. So ingat, kalau soalan tanya, apakah kelebihan penggunaan e-dagang? Beritahu, masa yang digunakan adalah singkat. Kelebihan e-dagang, kita dapati masa yang kita gunakan adalah kurang. Kemudian, saiz pasaran kita adalah lebih luas. Saiz pasaran adalah lebih luas. Kemudian kita dapati bahawa kita dapat buat promosi ataupun buat jualan 24 jam 7 hari seminggu. Anything yang relevan, yang pelajar rasa, oh macam ni, sebut e-dagang apa yang you nampak? Yang you nampak ialah Lazada. You selalu beli barang dekat Shopee, for example. So itu adalah merupakan kaedah-kaedah e-dagang. Lain cikgu, apa lagi? Kita dapati kos jualan ataupun kos promosi adalah lebih rendah. Kita dapati bahawa kos keseluruhan, iaitu kita panggil sebagai kos operasi, juga adalah lebih murah sebab kita tak payah bayar sewa kedai. Kemudian kita dapati bahawa kita akan dapat pelbagai barang. Berbagai barang bagi pengguna. Jadi ini adalah kebaikan kepada pengguna. Alright. Seterusnya, kita masuk kepada soalan kita yang ketiga untuk hari ini, iaitu jelaskan 5 halangan semasa proses mendengar. Jadi ingat, apabila kita mendengar, sebenarnya bukanlah satu perbuatan yang pasif. Aktiviti mendengar adalah satu aktiviti yang aktif. Dia bukan aktiviti yang pasif. Mari tengok. Cikgu dah buatkan jawapan dia. Kalau soalan tanya, 5 halangan semasa proses mendengar, dia tanya, apa halangan ni, maksudnya apa masalah kamu? Sampai cikgu cakap popek, kamu tak boleh nak dengar. Alright, mari kita tengok. 5 halangan semasa proses mendengar ialah 1, jangan tulis 1, buat dot macam ni. Cikgu, kalau saya tak nak buat dot, saya buat star also can. Kalau tak, you buat je dia dalam bentuk perenggan. Satu perenggan setiap satu tu. Alright? Tapi cikgu, saya nak buat A, B, C. Buatlah. Keadaan persekitaran yang tidak sesuai yang menyukarkan proses mendengar secara aktif seperti cuaca ataupun kebisingan dan sebagainya. Jadi, contohnya, mengapa kamu tak boleh pay attention pada waktu cikgu sedang ajar di dalam kelas? Sebabnya iaitu dekat tepi kamu tu ada tukang kebun yang sedang mesin rumput. Jadi bunyi mesin rumput tu terlalu kuat. Jadi satu, kita salahkan keadaan persekitaran. Keadaan persekitaran tak sesuai. Contohnya, keadaan yang sangat bising. Kedua, pendengar itu sendiri tidak sihat sehingga tidak dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada percakapan. Kita beritahu masalah kedua, halangan kita ialah pendengar itu sendiri tak sihat. Jadi sakit apa? Oh, sakit gigi. Lagi orang cakap, lagi rasa macam nak bunuh orang tu. Jadi hal ini menyebabkan mereka tidak dapat mendengar dengan baik. Yang ketiga, pendengar sengaja memilih maklumat yang digemari. Jadi biasalah, bila orang dengar, mereka tak dengar semua yang kita cakap kerana maklumat lain dianggap tidak penting, tak penting. Cikgu bagi contoh yang sangat mudah. You cakap dengan mak you. You kata, Mami, saya nak pinjam kereta Mami ya. Saya nak pergi ke Genting Highland dengan kawan-kawan. Kemudian tiba-tiba Mami you tengok you. Kemudian Mami you pun cakap,
You mana boleh, jalan tu bahaya lah, bla 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 bla. Dia cerita dulu waktu saya umur macam you, saya pun tak pernah bawa kereta, bla 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 dulu. Sebenarnya you dengar ke you tak dengar? Okay, jadi semua yang Mami cakap tadi kurang lebih half an hour, okay, you tak dengar. Sampai ayat yang terakhir Mami you tanya, you nak pergi berapa orang? And then you cakap 3 orang. Okay lah. Okay, esok Mami servis kereta. Day after tomorrow baru you pergi. You nampak? Jadi yang tu you dengar. Jadi yang lain tu you tak dengar. Jadi proses dia kata mengapa kita dapati waktu kita mendengar tu ada halangan sebab kita hanya nak dengar apa yang kita nak dengar. That's why kalau kita jual sesuatu barang, kita jangan sibuk cerita. Pen saya ini adalah pen yang terbaik di rantau Asia. Pen ini harganya begitu murah puan. Pen ini. Sebenarnya, pelanggan hanya nak dengar apa yang dia nak tahu. Contoh, pelanggan tanya, pen ni saya tengok sama je dengan pen biasa. Kemudian apa berlaku? You cakap, tak puan, pen ini berbeza. Pen yang puan guna ni sekarang saya tunjuk, dia boleh dipadamkan dengan mudah. Contohnya dia ada satu eraser dekat belakang yang terus boleh padam. Oh, jadi pelanggan hanya nak dengar yang tu je. Right? Seterusnya, semasa mendengar, pendengar telah membina pandangan sendiri tentang penghantar atau dengan kata lain dia ada prasangka. Prasangka ni ialah prejudice. Sehingga mempengaruhi maklumat yang didengar. Jadi bila you tengok orang tu kerja dia ialah tipu you. Dah 5 kali dia cakap bohong dengan you. Jadi hari ni tiba-tiba dia cakap, okay, sesuatu fakta. Kemudian you tengok muka dia. Dalam hati you cakap, ni mesti tipu ni, okay. Jadi you dengar tak apa dia cakap? You takkan dengar. Okay. Sebab apa? Sebab you dah ada persepsi, sudut pandangan you yang tersendiri. You prejudice. Kemudian dia kata lagi, semasa mendengar, pendengar sedang memikirkan masalah sendiri yang dianggap lebih penting. Yang ni cikgu boleh cikgu boleh katakan sebagai kebisingan dalaman. Kebisingan dalaman. Contoh, kita lagi mempunyai masalah di dalam otak kita, dalam jiwa, dalam perasaan kita. Tiba-tiba cikgu mengajar tentang apa? Tentang kenegaraan. Okay? Cikgu ajar tentang Dewan Parlimen, tentang Dewan apa. Sedangkan kita ni ada lagi masalah dalam otak kita, ada pergaduhan dengan kawan-kawan dan seumpama dengannya. Jadi semua yang masuk pada telinga kita tu tak boleh sampai ke otak kita dan kita tak akan mampu untuk memprosesnya. Okey, sebab itulah antara salah satu ciri mendengar dengan sangat berkesan ialah kita kena kosongkan minda kita, kita kena kosongkan seluruh hati kita dan kita terima apa adanya. Alright? Jadi kita dengar dulu apa dia cakap. Okey, seterusnya. Pendengar membiarkan persepsi peribadi yang mempengaruhi diri sendiri sehingga memberi kesan kepada pentafsiran maklumat yang didengar. Jadi, kamu sendiri memang dah ada pengalaman tentang itu dan kamu rasa tak nak dengar lah sebab dia dah mempengaruhi diri kamu sendiri. Pendengar telah membuat kesimpulan sendiri walaupun percakapan sebenarnya belum selesai. Jadi orang belum habis lagi cakap, kamu dah cakap okey, tak apalah. Then you pun terus buat kesimpulan sendiri. Okey, contoh bos kata, Ali bagi bakar dokumen ni. Ali pun ambil dan kemudian Ali pun terus bakar dokumen itu. Sebab dia fikir bos suruh dia bakar. Okey, setengah jam kemudian bos datang balik tanya, Ali, you dah bagi encik bakar ke dokumen itu? Tapi sebenarnya you tak dengar dengan betul. Sepatutnya kalau you rasa bahawa bakar ni ada 2. Satu encik bakar, satu lagi tu betul-betul burn, bakar dia. Yang mana satu yang encik maksudkan? Jadi sepatutnya you tanya balik. Baru proses mendengar tu akan jadi lebih berkesan. Pendengar memberi respon yang tidak serius kepada percakapan tersebut. Orang tu betul-betul cakap. Bila kawan kamu datang jumpa dengan kamu beritahu, kau tahu tak? Then you terus pandang dia dan you cakap tak tahu. Sebenarnya bukan semua persoalan ataupun bukan semua pertanyaan memerlukan jawapan. Sesetengah keadaan itu adalah sebagai mukadimah ataupun permulaan untuk bercakap. Kau tahu tak? Sepatutnya soalan kamu berbunyi,
tahu apa. Barulah dia akan mula bercerita. Pendengar menunjukkan sikap tidak prihatin dengan enggan mendengar kerana tidak ingin terlibat dalam hal yang diperbualkan. Jadi katakan orang tu berbual tentang politik dan dia memang tidak berminat dengan politik, maka dia terus tak mahu dengar lagi. Okey, jadi dia kata pilih mana-mana 5. So dekat sini ada banyak isi. Okey, start semula ya. Soalan tanya, apakah 5 halangan semasa proses mendengar? Okey, you pun terus jawab. 5 halangan semasa proses mendengar ialah, okey, persekitaran yang tidak kondusif pun boleh. Okey, you beritahu kenapa kita tak boleh mendengar dengan baik sehingga boleh memberi respon yang tepat. 1, kita salahkan persekitaran. Persekitaran yang tidak baik ataupun persekitaran yang tidak mendukung, contohnya seperti terlalu bising. Kalau sikit-sikit je okey. 2. 1. Kedua, kenapa mendengar ni okey? Ada halangan. Halangannya adalah disebabkan oleh pendengar itu sendiri. Kerana pendengar tu buat apa? Pendengar itu tidak sihat. Pendengar tidak sihat. Jadi dia sakit. Cikgu kata dia sakit apa? Dia sakit gigi. Okey, yang ketiga, kita salahkan pendengar lagi. Kenapa? Okey, proses mendengar ni gagal disebabkan oleh pendengar itu sendiri. Dia hanya pilih benda yang dia suka untuk dengar. Okey, macam tadi cikgu kata nak pinjam kereta ibu kamu. Kemudian yang keempat, ambil 5 isi je. Kita dapati bahawa kita salahkan pendengar itu sendiri. Pendengar itu sendiri memang sudah prejudis. Bila you tengok je seorang guru masuk dalam kelas, okey, kemudian rambut dia blonde, kemudian rambut dia sebelah biru, sebelah hijau, and then bila masuk nak mengajar, and then you fikir, ini memang tak boleh jadi guru. Mana boleh guru macam ni? Jadi sepanjang perjalanan proses mengajar dan belajar di dalam kelas itu akan gagal. Sebab semua input yang masuk, okey, fakta yang diberitahu oleh guru tersebut, telinga ni akan menolak dia. Jadi kita tak akan dengar apa cikgu tu cakap. Dan yang kelima, kita dapati bahawa kita salahkan pendengar itu sendiri. Pendengar mempunyai masalah iaitu kebisingan dalaman. Sebenarnya, persekitaran yang bising ni adalah merupakan bising luaran. Bising luaran, kalau betul kita masih nak dengar dengan baik, actually masih okey bila bunyi mesin yang kuat. And then kita akan ulang balik. Apa kau cakap? Tadi tak dengar? Ulang balik. Tapi kalau kebisingan dalaman ni, maksudnya dalam jiwa pendengar itu sendiri, okey, yang berada dalam keadaan serabut. Serabut ni ada masalah, ada problem yang sangat banyak. Maka apa sahaja yang orang cakap, sebenarnya dia dah tak ada apa-apa kesan ataupun tidak dapat memberi apa-apa bekas. That's why kita katakan bahawa proses mendengar telah pun terhalang. Okey, itu sahaja. Terima kasih.